Hai, Assalamualaikum. It's me Syafinas and welcome back to channel Buku 3 Pagi. Nas ucapkan selamat tahun baru bagi semua penonton kat luar sana. Untuk kes yang Nas nak ceritakan hari ni, kita akan pergi balik ke tahun 1980. Kejadian pembunuhan di Toa Payoh ni boleh dikatakan satu kes yang high profile di Singapura. Kes ni melibatkan kematian dua orang kanak-kanak, iaitu Agnes Ng Siu Hyok dan Ghazali bin Marzuki. Dalang di sebalik pembunuhan ni iaitu Adrian Lim ialah seorang bomoh. Adrian telah meyakinkan isteri dia dan girlfriend dia untuk tolong dia melakukan pembunuhan ni demi melengkapkan ritual pemujaan dewa-dewi. Kononnya kalau diorang buat pemujaan ni, hajat diorang akan terkabul. Tapi tu semua cuma helah Adrian. Sebab motif sebenar dia melakukan pembunuhan ni ialah sebab dia nak alihkan perhatian pihak polis di Toa Payoh dari terus menyiasat perbuatan jenayah dia yang lain. Kalau korang berminat nak tahu lebih lanjut pasal kes pembunuhan yang dah jadi satu sejarah hitam di Singapura ni, teruskan menonton video ni. Let's jump into today's story. Sebelum Nas ceritakan kronologi kejadian, Nas akan ceritakan latar belakang Adrian Lim, isteri dia Catherine, girlfriend dia Kah Hong dan apa rentetan peristiwa yang berlaku yang sampai menyebabkan diorang ni sampai ke tahap membunuh. Jadi sebelum berkahwin dengan Catherine, Adrian Lim dah pernah berkahwin dengan isteri pertama dia dan mereka mempunyai dua orang anak. Walaupun tak berada, tapi hidup Adrian Lim ni aman damai. Dia ada family, dia ada kerja yang stabil, sampaikan dia mampu membeli sebuah rumah flat di blok nombor 12, Toa Payoh pada tahun 1970. Tapi tak lama lepas tu, Adrian mula mendalami ilmu perbomohan. Dia minat nak jadi bomoh pula. Cumanya, kebanyakan ilmu yang dia belajar tu sebenarnya trik je tau. Trik dan silap mata yang boleh buat orang percaya yang kononnya Adrian ni ada kuasa mistik. Kiranya Adrian ni bomoh palsu lah. Lepas dah belajar semua tu, Adrian mula buat kerja bomoh ni secara part-time. Tak lama lepas tu, bila Adrian tengok income yang dia dapat dari kerja bomoh tu lagi banyak dari income yang dia dapat dari kerja makan gaji, Adrian buat keputusan untuk berhenti kerja dan buat kerja bomoh ni secara full-time. Pelanggan yang datang jumpa dengan Adrian ni ialah orang-orang yang senang percaya dengan benda-benda tahyul. Selalunya diorang akan datang dengan niat nak buang nasi malang atau kita kata nak buang suih kan. Ataupun nakkan pelaris untuk perniagaan, nak naikkan seri wajah, nak halau hantu, macam-macam tu lah. Adrian ni pula, dia memang pandai sangat manipulate pelanggan-pelanggan dia sampaikan dia orang percaya yang dia ni seorang bomoh yang handal. Trik yang Adrian selalu guna untuk pancing pelanggan-pelanggan dia ni ialah menggunakan helah jarum dalam telur. Mula-mula Adrian akan ambil sebatang jarum dan dia akan bakar jarum tu sampailah jarum tu jadi hitam. Lepas tu jarum ni akan dicucuk ke dalam sebutir telur dengan berhati-hati supaya kulit telur tu tak pecah. Kesan tebukan pada kulit telur tu tadi pula akan ditutup dengan tepung ataupun bedak sampai kulit telur tu nampak macam tak ada cacat jela. Adrian akan gunakan telur yang dia dah prepare siap-siap ni untuk memperdaya pelanggan dia. Dia akan buatlah trik dia. Dia lalu-lalukan telur tu dekat badan pelanggan dia. Lepas tu dia akan minta pelanggan suruh pecahkan telur tadi. Bila dah pecahkan telur tu, mestilah keluar sekali dengan jarum hitam tadi tu kan. Masa ni lah Adrian akan yakinkan pelanggan dia yang kononnya ini adalah petanda tak baik. Dan dia akan yakinkan pelanggan tadi tu untuk dapatkan rawatan dari dia. Kat sini kita boleh nampak yang Adrian ni memang pandai manipulate orang. Semua benda yang Adrian buat tu, walaupun ialah scam kan, tapi macam harmless lagi kan. He's not hurting anyone. Tapi yang jadi masalah ialah bila makin lama, Adrian makin berani. Adrian dah mula berani ambil kesempatan ke atas pelanggan-pelanggan perempuan dia dengan alasan yang semua tu sebahagian dari rawatan. Dalam kata lain, Adrian menggunakan alasan rawatan untuk memaksa pelanggan dia mengadakan hubungan badan dengan dia. Memang keji gila. Satu hari ni, ada seorang perempuan yang datang berjumpa dengan Adrian. Perempuan ni bernama Catherine Tan. Tujuan Catherine datang berjumpa dengan Adrian ialah untuk mendapatkan rawatan bagi masalah depresi yang dia alami. Macam mangsa-mangsa dia yang sebelum ni, Adrian mengambil kesempatan ke atas Catherine. Adrian memujuk Catherine sampai dia berjaya yakinkan Catherine untuk berpindah ke rumah Adrian dengan alasan yang kononnya rawatan ke atas Catherine ni akan memakan masa yang panjang. Masa ni, anak bini Adrian, isteri pertama dia tadi tu, masih ada lagi kat rumah tau. Mula-mula Adrian ni beria-ia bersumpah yang kononnya dia tak ada apa-apa hubungan dengan Catherine. Tapi isteri dia pun tak bodoh. Isteri Adrian ni tak cerita banyak.
Tak lama lepas Catherine berpindah masuk ke dalam rumah tu, dia terus bawa anak-anak dia yang dua orang tu berpindah keluar. Tinggallah Adrian dengan Catherine dekat rumah tu. Dan lepas Adrian dah bercerai dengan isteri dia, Adrian berkahwin dengan Catherine. Kat sini, barulah Adrian tunjukkan belang dia pada Catherine. Catherine selalu sangat kena dera dengan Adrian tau. Sampaikan Adrian ni dia sanggup gunakan renjatan elektrik untuk dera Catherine. Tak cukup dengan tu, Adrian akan paksa Catherine pergi jual badan dia dan Adrian akan ambil semua duit tu. Pada tahun 1979, ada seorang ibu ni yang datang berjumpa Adrian dengan membawa dua orang anak perempuan dia untuk mendapatkan rawatan. Salah seorang dari anak perempuan dia ni ialah Ho Kah-hong. Masa ni, Kah-hong dah kahwin tau. Dia ada suami, tapi Adrian ni dia tak kira. Dia mula tertarik dengan rupa paras Kah-hong. Jadi Adrian gunakanlah trik-trik dia untuk buat ibu Kah-hong ni percaya yang Kah-hong kena dapatkan rawatan yang berterusan dari dia. Pada masa yang sama, setiap kali Kah-hong datang untuk dapat rawatan dari Adrian ni, Adrian akan gunakan peluang ni untuk racun fikiran Kah-hong dan buat Kah-hong bencikan keluarga dia sendiri. Sampailah satu hari, Kah-hong nekat untuk berpindah ke rumah Adrian. Lepas Kah-hong dah berpindah ke rumah Adrian, Adrian buat satu upacara perkahwinan olok-olok dan lepas tu dia declare yang Kah-hong ni juga ialah isteri dia. Bila Kah-hong dah lama sangat duduk dekat rumah Adrian, of course lah suami dia cari kan. Suami dia yang bernama Benson akan selalu pergi ke rumah Adrian untuk tengok isteri dia. Benson ni dia nak tengok lah isteri dia ni berubat macam mana yang sampai tak boleh balik rumah kan. Bila Benson ni kerap ke rumah Adrian, Adrian ni dia jadi tak senang duduk tau. So dia nak cari jalan supaya Benson stop datang ke rumah dia. Jadi satu hari ni, Adrian pujuk Benson untuk turut serta dalam satu sesi rawatan ke atas Kah-hong. Rawatan ni pula melibatkan renjatan elektrik. Adrian sengaja menggunakan voltage elektrik yang tinggi ke atas Benson sehingga menyebabkan Benson kehilangan nyawa. Benson ialah korban pertama atas kerakusan Adrian. Lepas pada tu, Adrian suruh Kah-hong tipu pihak polis dengan mengatakan yang kononnya Benson terkena renjatan elektrik masa dia nak hidupkan suis kipas yang dah rosak. Hasil dari kesaksian palsu Kah-hong ni, kes kematian Benson ditutup macam tu je. Sekarang ni hiduplah Adrian dengan isteri dia Catherine dan girlfriend dia Kah-hong dalam satu rumah dan dia meneruskan bisnes bomoh dia macam biasa. Pada hujung tahun 1980, seorang perempuan yang bernama Lucy Lau telah membuat satu laporan polis selepas dia dirogol oleh Adrian. Lucy ni bekerja di sebuah syarikat yang menjual produk kecantikan. Pada masa yang sama, Catherine pergi ambil kursus kecantikan di syarikat yang sama dengan Lucy. Jadi satu hari, tepatnya pada 19 Oktober 1980, Lucy ni datang ke rumah Adrian untuk berjumpa dengan Catherine. Tujuan Lucy datang tu ialah sebab dia nak tunjukkan kat Catherine cara-cara nak gunakan produk kecantikan dari syarikat dia orang ni. Tapi Adrian ni dasar miang kan. Bila dia tengok Lucy, dia mulalah mengarut. Adrian cakap dekat Lucy yang kononnya Lucy ni kena berubat dengan dia untuk buang setan-setan yang duk ikut Lucy. Lucy sikit pun tak percaya dengan elah Adrian. Tapi malangnya, masa Lucy datang bertandang kat rumah tu, Adrian telah hidangkan dia satu minuman yang telah dicampurkan dengan ubat pelali. Selepas Lucy tak sedarkan diri, Adrian mengambil kesempatan ni untuk mencabul Lucy dan Lucy juga telah dikurung dekat dalam rumah tu selama berminggu-minggu. Lepas Lucy berjaya melepaskan diri, dia terus membuat laporan polis dan Adrian dan Catherine ditangkap. Adrian dan Catherine dibebaskan atas ikat jamin. Tapi disebabkan kes Lucy ni masih lagi dalam siasatan, Adrian dan Catherine diarahkan untuk melapor diri di Balai Polis Toa Payoh setiap 2 minggu. Lama-lama Adrian ni mula frust. Dia jadi bengang sebab dia kena selalu pergi balai polis. Dan kat sinilah Adrian dapat satu idea gila. Adrian merancang untuk membunuh kanak-kanak di sekitar Toa Payoh dengan harapan kematian kanak-kanak ni akan mengalih perhatian polis dari menyiasat kes rogol yang Adrian dah buat sebelum ni. Adrian meyakinkan Catherine dan Kah-hong untuk bersubahat dengan dia dengan alasan yang kalau diorang sediakan korban darah, Dewi yang mereka puja akan tolong mereka membalas dendam ke atas Lucy. Pada 24 Januari 1981, Kah-hong telah menculik seorang kanak-kanak perempuan yang bernama Agnes Ng. Pada hari itu, Agnes menghadiri kelas agama di sebuah gereja. Masa Agnes tengah tunggu kakak dia datang pick up dia, Kah-hong berjaya memujuk Agnes untuk balik dengan dia. Lepas sampai ke rumah Adrian, Agnes telah diberikan makanan dan minuman yang telah dicampurkan dengan ubat pelali. Lepas Agnes tak sedarkan diri,
Adrian mencabul Agnes. Adrian, Catherine dan Kah Hong telah melukakan jari Agnes untuk menghisap darah dia. Kemudian mereka membunuh Agnes dengan cara menenggelamkan kepala dia ke dalam air. Tak cukup dengan tu, sebab Adrian nak pastikan yang Agnes ni betul-betul dah putus nyawa, dia menggunakan renjatan elektrik ke atas Agnes. Selepas tu, mayat Agnes disumbat ke dalam sebuah beg kulit yang berwarna coklat dan beg tu ditinggalkan di depan lift di blok 11. Mayat Agnes ditemui kurang 24 jam selepas dia hilang. Penemuan mayat Agnes dalam keadaan yang mengerikan ni menggemparkan Toa Payoh. Walaupun polis dah interview lebih dari 250 orang penduduk dekat flat tu, tapi polis tak dapat sebarang petunjuk. Kes ni menemui jalan buntu. Tak lama lepas tu, baru je warga Toa Payoh nak lupakan kejadian ngeri tu, mereka telah dikejutkan dengan penemuan seorang lagi mayat kanak-kanak lelaki pada 7 Februari, iaitu 2 minggu selepas penemuan mayat Agnes. Kanak-kanak ni ialah Ghazali bin Marzuki yang berusia 10 tahun. Sama macam Agnes, Kah Hong berjaya memujuk Ghazali untuk ikut dia balik. Di rumah, Adrian memberikan makanan dan minuman yang berisi ubat pelali pada Ghazali, tapi ubat pelali tu kurang memberi kesan pada Ghazali. Disebabkan ni, Adrian pergi ikat tangan dan kaki Ghazali. Bila Ghazali meronta-ronta untuk melepaskan diri, Adrian telah memukul Ghazali di bahagian kepala dan pukulan ini menyebabkan Ghazali mengalami pendarahan dan lepas tu dia dah tak sedarkan diri lagi. Kemudian mereka bertiga mengambil darah Ghazali sebelum Ghazali dilemaskan di dalam bilik mandi. Selepas tu, Adrian dan Kah Hong telah memikul mayat Ghazali dan mereka meninggalkan Ghazali di bawah sebatang pokok tak jauh dari blok 12. Apa yang Adrian dan Kah Hong tak perasan ialah masa diorang nak pergi buang mayat Ghazali tu, ada darah yang mengalir dari hidung Ghazali. Dan darah ni menitik-nitik dari depan pintu rumah Adrian sampailah ke tempat mayat Ghazali tu dicampak. Selepas mayat Ghazali ditemui pada keesokan harinya, polis just ikut titisan darah tu dan diorang sampai ke depan rumah Adrian. Mula-mula Adrian ni friendly je bila polis sampai ke rumah dia. Dia dengan rela hati bagi polis masuk dan geledah rumah dia. Bila polis tanya Adrian pasal titisan darah yang ada dekat depan rumah dia tu, dia bagi alasan yang kononnya titisan tu ialah dari lilin. Lilin merah yang digunakan untuk upacara sembahyang. Tapi of course lah polis tahu bezakan antara titisan darah dengan titisan lilin kan? Jadi bila polis tanya Adrian lagi sekali, dia bagi pula alasan yang kononnya dia baru lepas sembelih ayam sebab 2 hari lepas ialah sambutan Tahun Baru Cina. Masa polis tengah geledah rumah Adrian tu, diorang dah perasan yang gerak-geri Adrian ni mencurigakan dan diorang juga perasan yang dia ni macam cuba nak buang sesuatu secara senyap-senyap. Benda yang Adrian cuba nak buang tu ialah segumpal rambut milik Ghazali. Polis berjaya mengambil gumpalan rambut tu walaupun Adrian dah cuba nak flush rambut tu tadi dekat toilet. Selain tu, polis juga menemui sekeping kertas yang diselitkan di dalam buku telefon. Dan di atas kertas ni tertulis nama penuh Agnes dan Ghazali dan juga butiran lain macam alamat dan nombor telefon rumah mereka. Polis juga menemui sebotol darah di dalam peti sejuk dan darah ni kemudiannya dikenal pasti milik Ghazali. Penemuan semua bahan bukti ni cukup bagi polis menahan Adrian, Catherine dan Kah Hong. Nak kuatkan lagi tuduhan, ada pula saksi yang pernah nampak Adrian dan Kah Hong masa diorang pikul Ghazali nak pergi buang mayat dia. Memang setan 3 orang ni dah tak dapat nak lari. Game over. Kalau nak ceritakan pasal perbicaraan kes ni memang panjang sangat dan Nas tak boleh nak includekan dalam video ni. Jadi Nas akan ceritakan beberapa poin yang penting saja. Ketiga-tiga tertuduh ni cuba merayu pada mahkamah yang kononnya mereka hilang kewarasan masa mereka melakukan pembunuhan ni. Tapi dipendekkan cerita, rayuan mereka ni ditolak. Adrian Lim, Catherine Tan dan Ho Kah Hong dijatuhkan hukuman gantung sampai mati dan hukuman ni dijalankan pada 25 November 1988 pada jam 6 pagi. Alright guys, habis dah cerita pasal pembunuhan ritual Toa Payoh ni. Kalau ada apa-apa info pasal kes ni yang Nas tak sebutkan, korang boleh share dekat ruangan komen di bawah supaya kita boleh sama-sama tahu. Be kind, be safe and Happy New Year. I will see you in my next video. Bye.